So kali ni kita nak bercerita tentang kepimpinan daripada Quran ataupun leadership from Quran. Sebab kita banyak sangat mendengar sentimen-sentimen Islam dan agama dibawakan sepanjang pilihan raya dan manifesto baru-baru ni. So kalau nak petik tentang kepimpinan dalam Quran, saya suka untuk bawakan tentang surah An-Nur ayat ke-55. So, dalam ayat ni Allah specifically memulakan ayat ni dengan perkataan wa'adallah. Maksudnya Allah promise, Allah janji. So dekat sini bila kata dia adalah janji Allah, pasti dia akan terpenuhi. Dan bila dia tak terpenuhi, benda yang kita kena reflect adalah tentang diri kita. Okay, so kita nak tengok apa yang Allah janjikan. Yang pertama, Allah janji, Allah berfirman bahawa orang yang beriman dan beramal soleh pasti Allah akan la yastakhlifannahum. Allah pasti akan menjadikan mereka khalifah ataupun ketua di muka bumi. Dan apa yang berlaku bila mereka menjadi khalifah di muka bumi? Mereka akan buat perkara yang kedua, iaitu apa? Mereka akan mentamkinkan din, ataupun bahasa Melayu dia kita panggil mereka akan menegakkan din. Apa maksud menegakkan din? Mereka akan menegakkan hukum syariat dan apa-apa jua sistem Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Bila sebut sistem Islam, orang selalu ingat sistem hudud saja. Sebenarnya tidak. Sistem Islam ni syumul, komprehensif dan holistik. Ada sistem jenayah, ada sistem education, ekonomi dan segalanya. Tapi bila kita ambil sikit-sikit, takkan nampak the whole Islamic system. So dia perlu ditegakkan secara keseluruhan. Dan apa implikasi daripada penegakan syariat? Dalam ayat ni Allah janji, Allah akan menukarkan keadaan manusia daripada khauf kepada amna, daripada takut kepada aman dan sejahtera, selamat. So ini adalah satu, kita kata, law ataupun janji Allah. Bila orang Islam yang beriman dan beramal soleh berkuasa, dia akan tegakkan syariat dan dunia ni akan jadi selamat. Tapi kalau kita melihat pada hari ini, orang yang kata dia Islam ataupun majoriti negara tu Islam, tapi kita tengok tak ada pun aman, bahkan makin banyak kes rasuah, makin banyak kemiskinan, makin banyak pecah amanah dan sebagainya. So benda tu macam tak tally dengan ayat tu. So bila reality tidak tally dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menipu, kan? Bahkan Allah disucikan daripada sifat-sifat tersebut. Jadi benda yang kita harus reflect adalah tentang diri kita yang mengaku kita Islam pada hari ini. Adakah benar kita betul-betul dah beriman dan beramal soleh? Adakah kita benar-benar dah memahami Islam yang kita peluk selama ni, ataupun kita hanya Islam pada kadar nama sahaja? Sebab apa? Sebab kalau kita tengok sejarah berganti zaman, semua sunatullah ataupun law ini tertegak dengan sangat cantiknya. Daripada zaman Rasulullah contohnya, bila mana Rasulullah dengan orang Ansar dan Muhajirin sampai ke Madinah, dapat kuasa la yastakhlifannahum. Perkara pertama yang dia buat adalah apa? Mentamkinkan din. Rasulullah buat term dalam piagam Madinah yang pertama apa? Hukum Allah, Al-Quran dan Allah paling tinggi. So syariat mula tertegak. Bila orang nampak, mulalah orang-orang yang Islam makin yakin dengan Islam, dan orang bukan Islam berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Sampailah Islam start untuk berkembang, grow sampailah ke zaman Khalifah Khulafa Ar-Rasyidin, especially zaman Umar. Apa yang berlaku? Betapa ramainya umat Islam sampai tahap nanti kita dapat menjatuhkan dua imperium ataupun world order terbesar pada waktu itu, iaitu Parsi dan juga Imperium Rom. So bayangkan macam dia ibarat satu grup yang kecil yang bermula sebagai orang-orang yang dekat desert, tiba-tiba boleh menghancurkan kuasa besar. Tapi bila mana orang tu beriman dan beramal soleh dan mendapat redha Allah, Allah yang memiliki langit dan bumi ni, dia akan boleh menghancurkan sebesar-besar kekuasaan apa pun di muka bumi ni. Dan itu telah berlaku. Dan benda tu Allah keep on proving this ayat pada zaman Bani Umayyah, pada zaman Abbasiyah dan sebagainya. So bila mana seseorang tu berjaya mendapat kekuasaan dan orang tu beriman, memang dunia ni akan aman. Itulah dia, kan? Bila kita jaga agama Allah, Allah akan jaga kita. Kehinaan menimpa umat Islam pada hari ini kerana apa? Kita tidak benar-benar memeluk Islam, beriman dan beramal soleh. Disebabkan itulah ayat daripada surah An-Nur 55 tadi tidak tertegak. Jadi satu benda yang kita harus fikir-fikirkan, hentilah kita bergaduh sesama sendiri, isu parti politik dan sebagainya, dan mula fokus dan reflect kepada diri kita. Adakah aku telah menjadi Islam yang sebenar sampai ayat ni dapat menjadi realiti?